Kak, tak payah tegur. Alright guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel. So, rasanya macam dah lama kita tak bersua, right? So, hari ni hari Senin macam biasa kita nak berkongsi tentang kisah-kisah seram. Acap rasa dah berminggu juga Acap tak berkongsi dengan korang. So, hari ni we are back here to share our story, okay? So, yang mana dah subscribe tu terima kasih Acap ucapkan. Yang mana belum boleh tekan like tu siap-siap dulu. Jangan lupa tekan subscribe button dan juga hit bell notification sekali. Yang mana juga belum masuk dalam grup Telegram Acap, channel Telegram Acap, korang boleh klik link dekat description sana, korang boleh terus masuklah melalui link tersebut. Alright, so untuk malam ni Acap nak berkisah dengan korang tentang kisah-kisah yang di-sharekan. Katanya untuk minggu ni kita nak tekankan kepada hostel ataupun asrama. Yang kita tahu untuk PKP ni kita kejap masuk, kejap keluar, kejap masuk, kejap keluar. So orang kat dalam tu pun tak tenteram nak menghuni. Alright, tapi kita sebelum tu macam biasa kita mulakan cerita kita dengan bacaan doa. So let's roll it. أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Alright, so kita dah baca doa. Macam biasalah kita punya disclaimer, siapa-siapa yang ada penyakit kronik ke atau mungkin ada masalah-masalah yang lain, so korang boleh skip tengok video ni, korang boleh dengar ataupun korang boleh buat alternatif lain sebab kita tak nak benda-benda yang tak baik berlaku. Alright, so kita tak nak buang masa, kita teruskan untuk kisah yang pertama tentang kisah asrama tinggal jemaah kedua. So, untuk cerita yang pertama ni, dia terjadi kepada seorang budak surau sebenarnya. Kau tahu kan, kalau setiap asrama, of course ada surau dan ada AJK yang bertugas lah dekat dalam tu. Alright, Nazirul nama diberi, ataupun Nas dikata. Saya memperkenalkan diri saya sebagai Nas. Saya berasal daripada Johor Bahru and saya menetap di bahagian Negeri Sembilan disebabkan dia dua asrama. Dia kata benda ni terjadi ketika dia bersekolah di area Negeri Sembilan tu. So dia minta rahsiakan asrama dia ni, tapi tak apa, kita teruskan. Dia kata dia masa kejadian ni berlaku waktu dia form 4. Dia kata pada waktu tersebut saya ni merupakan salah seorang imam dekat salah satu imam yang bertugas dekat surau asrama dia lah. So dia kata dia ni imam yang kedua. Imam yang pertama adalah form 5. Alright, so dia kata pada waktu ini saya ni orangnya jenis yang tak banyak bergaul sangat, tapi saya banyak menghabiskan masa saya dekat surau. Dia kata macam tu. So aku macam assume budak ni is not kind of yang verbal sangat tau. Dia macam macam nak borak tak nak borak. Dia macam tu lah, rasa akulah melalui cerita yang dia share ni. Alright, so menurut Nas, dia kata ada satu malam tu bang, saya nak cerita kat abang tentang satu pengalaman yang saya rasa memang sangat-sangat menyeramkan, tetapi bagi saya itu adalah satu pengalaman yang agak menarik untuk saya. Gitu dah lah, menyeramkan menarik pula tu kan. Alright, menurut dia pada waktu tengah malam dia ni suka belajar dekat dia punya surau lah, sebab dia kata biasa bilik prep ni bising bang. So saya ni form 4, kebanyakannya kita orang dengan senior kita form 5 akan banyak duduk dekat surau lah. Walaupun benda tu tak sangat di macam mana dia dekat asrama tu dia tak boleh sebenarnya nak study dekat surau all that thing kan. Nak tidur pun sepatutnya tak boleh, tapi dia kata biasa ustaz akan bagi kelonggaran lah sebab besok senang. So kalau macam nak bangun subuh ke, budak-budak ni dah ada. Dan saya pun AJK masjid, so tak ada masalah lah kat situ menurut dia. Alright, ada satu malam tu Cap, saya bersama dengan 3 orang kawan saya yang juga rata-ratanya lebih kurang je perangai dia macam saya. Saya Nas, pada waktu tersebut kita orang dah macam study, and then salah seorang daripada kawan kami ni dia kata dengan kita orang, okey tak kalau kita malam ni buat tahajud? Dia kata macam tu. Lepas tu saya pun jawab lah, okey sangat tu, tapi kita kena tidur dululah. Tu lah tu. Siapa nak kejut siapa? Dia kata macam tu. So saya dengan kawan saya, orang panggil dia kecil. Dia kata kecil kata tak apalah, korang tidur. Aku pagi tadi dah tidur ni, aku tak ngantuk lagi tu. Kalau kau nak tidur, korang tidur dulu. Nanti jangan risau lah, kau nak kejut kau apa ni? 3 macam biasa.
Pukul 3 nanti aku kejut, apa-apa korang gelap dulu. Dia kata macam tu. So si kecil ni pun meneruskan mengulang kaji pelajaran, sementara saya dan juga 2 lagi kawan saya tidur dekat situ. So dia pun tidur terlelap apa semua. So masa dah lepas terlelap apa semua, saya dikejutkan oleh kecil pada pukul 3 pagi. Tepat pukul 3 pagi. So saya tengok macam okay, dah 3 pagi. Dia macam itulah kan. Sebab tidur dekat surau memang of course belakang kau akan sakit kan. Mat bangun Mat. Saya panggil kawan saya, seorang Mat ni. Dia kata bangun Mat. Tapi pada waktu tersebut Mat ni macam macam itulah. So si Nas ni dia kata saya pun macam dah 3-4 kali saya duk gerak-gerak dua-dua kawan saya ni, dua-dua telap je lah. So saya pun ambil keputusan untuk pergi ke toilet, ambil wuduk dulu. Sementara lepas tu saya akan kejutkan semula lah kawan saya. Dan pada waktu tu Abang Cap, saya terlihat kecil tiada lagi bersama kami, tetapi barang-barang dia masih lagi ada dekat situ. Mana pula si kecil ni? Kata nak kejut, dah kejut tu lagi. Pada waktu tersebut sebab saya tersentak sebab kecil kejut pada waktu tu kan. So saya pun bangun and then terus menuju ke bilik wuduk untuk ambil wuduk pasal muka and so on that lah. So pada waktu saya sampai kat bilik wuduk, saya terlihat kecil sedang mengambil wuduk dekat bahagian hujung kepala paip air tu. So saya pun tengok daripada jauh macam patutlah dah ambil wuduk. Okey lah, tak apalah, aku solat berdua lah. Dia kata macam tu. So pada waktu tu keadaan surau tu Abang Acap, dia tak adalah terlalu gelap dan tak adalah terlalu terang. Sebab bahagian luar surau kami tutup lampu. So dekat bahagian dalam surau tu saja yang berlampu pada waktu tersebut. Selepas saya ambil wuduk tu, so saya pun kejutkan diorang untuk suruh diorang ke tepi lah. Sebab diorang baring betul-betul dekat tempat depan imam tu lah nak semayang. So diorang ke tepi and then diorang pun beranjak ke tepi. So pada waktu tu saya nampak dekat belakang mata saya nampak kecil sedang berjalan daripada hujung koridor tu untuk masuk ke dalam surau lah. So saya pun ambil position, usolli sunatan tahajjud raka'ataini wa lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Saya pun mula solat. Dan saya terdengar di belakang, Allahu Akbar. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. So saya pun membaca surah Al-Fatihah di rakaat yang pertama. So masa sampai ke waladdallin, korang dah boleh expect kan? Saya terdengar, sumpah lillahi ta'ala, saya terdengar suara amin yang sangat-sangat ramai. Bulu roma saya tegak pada waktu tersebut. Sebab pada waktu tu Abang Acap, yang sahnya dekat belakang saya tu cuma ada kecil, tetapi bunyi dia seperti ada 5-6 orang di belakang saya. Tapi pada waktu tu saya terus khusyuk and teruskan solat di rakaat yang kedua. So masa saya pergi ke rakaat kedua, saya pun baca Al-Fatihah yang pertama juga. So auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bacaan saya terhenti Abang Cap pada waktu tersebut. Sebab saya rasa ada satu tangan yang sedang pegang bahu saya. Pada waktu tersebut, lepas bahu saya dipegang Abang Acap, saya terdengar ada orang lafaz niat dekat belakang saya. Pada waktu tersebut, saya tak mengendahkan sebab saya rasa mungkin 2 daripada kawan saya itu dah bangun and dia nak join. Lambatlah pada waktu tersebut kan. So saya pun macam, okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada waktu tersebut saya terfikir Abang Acap, sekiranya kita sebagai seorang imam and then kita ada seorang makmum di belakang, kita tengah solat, kenapa ada makmum lain boleh datang and tepuk dekat bahagian belakang badan saya? Faham tak? Biasa kalau dari Islam kan, kalau kita semayang seorang and then kita nak orang tu orang tu nak jadi makmum and then dia nak jadikan kita imam, dia akan tepuk belakang untuk kita ubah niat kita kan pada waktu tu. So pada waktu tu saya terhenti kejap. Saya ulang bacaan Al-Fatihah saya buat kali ketiga Abang Acap pada waktu tu.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada waktu ini saya terdengar ada satu sahaja suara amin di bahagian belakang badan saya. So saya pun settlekan solat apa semua, sampailah ke tahiyat akhir. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim. So pada waktu saya bagi salam yang kedua, Acap, bahagian sini, saya toleh ke belakang saya. Ternyata di belakang saya tiada makmum langsung. Oh, pada waktu tu bulu roma saya meremang, Abang Cap, sebab saya terperanjat. Sepanjang saya solat, ada orang tepuk bahu. Saya dengar ada orang nyahut Al-Fatihah tu amin beramai-ramai. Saya dengar di rakaat kedua ada satu sahaja suara yang menyahut amin pada waktu tersebut. Saya toleh ke belakang, tak ada siapa-siapa pada waktu tu. Saya dah cuak dah. Saya cepat-cepat settlekan solat, and then saya nak pergi menuju ke arah kawan saya lah. So pada waktu tu saya bangun and pergi ke kawan saya yang saya nak kejut dua orang yang tidur tu. Masa saya bangun menuju ke area mereka tu, saya terlihat kecil baru sahaja masuk ke dalam area surau dalam keadaan dia berwuduk. Nampaklah muka dia basah, tangan dia basah. Dia tanya, Nas, dah settle ke? Dah. Loh, aku baru nak join. Tadi aku bangun-bangun, aku tengok kau dah semayang. So aku wara lah bangun, pergi ambil wuduk. Aku ingat kau baru nak start, dah nak habis dah. Oh, pada waktu tu Abang Acap, saya terberanjat sekali lagi. Sebab kalau nak ikutkan pada awal cerita dia tadi, kecil yang kejut saya bangun, Abang Acap. Tetapi menurut kecil, dia bangun tidur and dia nampak saya sedang solat. So kesimpulannya sekarang, siapa yang bangun, siapa yang solat, and siapakah makmum dia pada waktu tersebut. So aku leave it benda dekat korang. Korang fikir sendiri, korang hurai sendiri. Dan itu adalah kisah yang disampaikan oleh Nas kepada aku untuk korang. Yep. Right, so itu adalah cerita yang pertama. Dah settle dah. So korang fikir sendirilah yang mana betul, mana tidak. Alright, so untuk cerita yang kedua ni, cerita ni terjadi kepada salah seorang orang kata pengirim juga. Dia kenalkan diri dia sebagai Jaja dalam cerita ni. Alright, so menurut Jaja, dia ni mengikuti khusus dekat area satu sekolah ni. Ada orang chat. Satu sekolah ni, di mana satu sekolah yang agak lama sebenarnya ditinggalkan. Bukan lama ditinggalkan sebab apa? Sebab kan kita ada tempoh PKP kan pada waktu tersebut. So dalam masa beberapa bulan, sekolah tu memang tak ada penghuni, memang kosong lah. So menurut Jaja pada waktu tu, dia ni perlu menghadiri khusus dekat sekolah tersebut. Tapi dia tak ada lama lah, just 2 night 1 day. And then diorang kena, orang kata apa, bermalam dekat hostel sekolah tersebut. Alright, so dia kata sekolah tu tak adalah besar mana, tapi tak adalah kind of kecil mana. Bila kita cerita pasal sekolah yang berasrama ni, confirm dia ada blok yang lebih daripada sekolah biasa kan. Alright, so kita straight to the point. Dia kata macam biasa Cap, kita ni kalau dah berkhusus ni memang ada pelbagai aktiviti and pelbagai segi jadual yang perlu kita ikut pada waktu tersebut. So pada satu hari ni, di mana hari yang pertama lah, which is hari yang pertama malam tu, dia kata pada malam tersebut kami ni habis agak lewat pada pukul 10.40, 10.50 macam tu. And pada waktu tu kami ni dah dibenarkan untuk pulang ke dom kami yang masing-masing lah. So masa tu kita orang ni memang berkumpul dekat satu dewan. So lepas aktiviti yang terakhir, kami ni dibenarkan untuk pulang ke kita orang punya dom masing-masing. Okey Cap, cerita je bermula ketika kami dalam perjalanan daripada dewan tersebut untuk pulang ke dom kami.
Pada waktu tu kami melalui satu bahagian bangunan yang agak sunyi dan gelap sebab dah malam kan. And then pada waktu tersebut kami berempat berjalan melalui susur ke tepi itulah. Dia macam ada satu jalan untuk susur sebelum dia orang kena turun ke blok bawah tu. Dia kata pada waktu itulah. And benda ni, sekolah ni terletak di bahagian Kuala Terengganu sana. Okay, so korang carilah sekolah apa yang aku masukkan ni. Alright, so pada waktu tersebut menurut Jaja, dia kata kami melalui ada satu bengkel kemahiran hidup pada waktu tu. So dekat situ dia tulis situ bilik ERT, ekonomi rumah tangga kalau tak silap dia lah. So pada waktu tu kami menjenguk ke arah dalam, and then kita orang nampak lah ada pelbagai perkakas seperti ada mesin jahit, ada kain-kain perca dekat area-area situ. And then kita orang pun macam, uish, boleh tahan juga sekolah ni. Dia ya boleh tahan lah. Ada empat mesin jahit kan. Pada waktu tu lah. So kita orang pun macam tinjau-tinjau kat dalam. And then kita orang pun macam sekolah ni dah rasanya dah lama kan kat sini. Salah seorang daripada kami bertanya soalan tu lah. Sini dah lama ni. Bilik ni pun mungkin dah tak ramai, tak ada orang pakai sebab dia lah PKP kan. Dia orang tak sekolah semua. Itulah kak, seram pula kan. Kak cuba bayangkan kita jalan-jalan, and then kita tengok mesin jahit tu kan, elok je kan. Tiba-tiba kita jalan nanti cekecek. Salah seorang daripada kami ni bergurau lah, berseluruh macam tu pada waktu tersebut. Kau ni janganlah ngepek-ngepek. Jalan. Kau ni dah pukul berapa ni? So kami pun turun ke bawah and then pergi ke blok masing-masing. So pada waktu tu menurut Jaja, dia dan juga kawan dia lagi seorang ni, Akak Nurul ni, turun ke blok yang sama lah sebab diorang blok yang sama. So pada waktu tu diorang masuk and then diorang check barang-barang apa semua. And Jaja perasan botol air yang dia selalu bawa tu dah nak habis air dia. And then dia kata pada waktu tu dia teringat masa dia lalu dekat bengkel ERT tadi, dekat bahagian sebelah ujung sikit daripada bengkel tu ada satu water cooler yang ada kat area situ. So dekat lah dengan blok dia. Tapi pada waktu tu dia macam seram nak pergi sorang-sorang sebab dia teringat yang pasal cerita mesin jahit cekecek tu kan. So dia macam, Kak Nurul, jom teman Jaja. Kenapa? Jaja nak syek air. Pergi je lah, bukan jauh pun. Kak Nurul nampak daripada sini. Tak apalah, Kak Nurul temanlah Jaja. Okay. So Kak Nurul dengan Jaja ni pun pergi ke arah water cooler tersebut. So dia kata kita orang pun naik atas sikit and then sampai dekat bahagian belakang bengkel ERT tersebut. So kita orang pun duduk kat situ. Air mula masuk ke dalam botol Jaja tersebut. So pada waktu tu memang keadaan kat keliling tu memang sunyi sepi. Memang tak ada apa-apa bunyi. Akak tak rasa something ke kak? Tak ada pun. Tak payah fikirlah. Akak. Ya akak dengar. Tak payah tegur. Pada waktu tersebut, menurut Jaja, dia terdengar bunyi mesin jahit seperti sedang digunakan di dalam bilik ERT yang ternyata daripada luar memang nampak gelap. Mana pernah dibuat orang menjahit dalam waktu gelap. Kak Nurul, Jaja takutlah. Tak apa, kita isi air lepas kita gerak lah. Okey. Bunyi mesin jahit tu makin lama makin laju tau. Memang laju yang sangat-sangat menyeramkan lah. Kami selesai isi air, and pada waktu tersebut Jaja macam dalam keadaan takut lah. Dia nak tutup botol tu, and then botol tu punya tutup terlepas daripada dia punya genggaman, and then botol tu punya tutup pun golek baik punya. So benda tu pun bergolek jatuh ke arah tingkap yang di mana kau boleh jenguk ke dalam arah bilik tempat tu lah. So dia pun macam, alamak, time sini nak jatuh. Mana pergi pula? Dia pun pergi kejar botol air tu punya tutup dengan si Kak Nurul ni lah. Ni Jaja. Dah, dia pun dapat tangkap penutup botol air tu. Liar time tu dia kata. So pada waktu tersebut dua-dua ni dalam keadaan tunduk tau. So dia tunduk, and dekat belah belakang dia betul-betul tingkap ERT tu. Dia pun macam, Kak, saya rasa saya dengar lagi lah kak bunyi tu. Dah tak apa. Dah jom. So pada waktu tersebut dia kata dia nak bangun daripada tempat yang dia orang bongkok nak ambil tutup botol air tu. Dia bangun je, dia terdengar bunyi mesin jahit tu sekali lagi seperti berfungsi kat dalam tu.
Pada waktu tu cap, aku dengan kawan aku, Jaja ni dia kata dia menjelingkan mata dia ke arah bilik tersebut. Astaghfirullahalazim. Akak, pada waktu tersebut dia kata dia ternampak ada satu sosok tubuh yang berada dekat dalam bilik bengkel tersebut lah. Kata akak nampak tak apa yang saya nampak? Kak Nurul kat depan tu lah. Kau nampak apa? Jangan tengok. Jalan. Akak, tengok tu kak. Akak, tengok tu kak. Akak. Pada waktu tersebut, dia kata dekat dalam bilik ERT tu, dia ternampak ada satu tubuh macam mana berpakaian wanita, macam pakaian kebaya, sedang duduk elok dekat situ and sedang macam menjahit. Macam tu. Cik. And then dia kata masa tu dia tertembung mata dengan makhluk tersebut. And apa yang menakutkan pada waktu tu cap, aku tak nampak kain yang berada dekat mesin jahit tu, tetapi yang diletakkan dekat tempat jahit tu adalah tapak tangan dia. Cik. Ui, dia kata pada waktu tu memang real cap. Aku nampak macam tu. And aku cakap dengan Kak Nurul kata, kau nampak apa? Akak, saya nampak akak. Dia kata pada waktu tu dia rasa sesak nafas sebab dia nampak yang kebaya dekat dalam tu sedang bangun and datang menuju ke arah dia. And pada waktu tersebut dia menjerit and dia pengsan dekat tempat tu. So menurut cerita selepas itu, Kak Nurul kata Jaja ni meracau-racau. Dan ada perkataan daripada Jaja, dia kata, aku kena panggil. Siapa panggil aku? Dekat dalam tu lah, dekat dalam asrama tu. And then diorang pun macam tak tahu kenapa benda tu jadi macam sangat-sangat huru-hara pada waktu tersebut. And then diorang pun macam tak tahulah datangnya daripada mana, puncanya daripada mana. Tapi menurut Kak Nurul, dia percaya bahawa yang kawan dia yang tadi ni, yang telah pun tak sengaja pergi sebutnya benda Allah tu, and then benda tu datang lah. So macam tu lah cerita yang dikongsikan oleh Jaja kepada aku. Alright, so untuk hari ni settle untuk 2 cerita. Sebelum kita nak akhiri video kita untuk kali ni, untuk Seram Isnin ni, kita just nak berpesan-pesan lah kepada semua, teruskan korang punya sokongan solid korang punya ni je sekali. Alright, sebelum aku nak akhiri video ni, aku just nak pesan-pesan supaya kita teruskan doa kita kepada saudara-saudara kita dekat Palestin sana. Sebab masih lagi ada beberapa masalah kat sana. Kita teruskanlah kita punya sokongan, jangan berhenti share pasal diorang. And then kita juga jaga diri kita. Sekarang kes sedang mengepek-epek ni, kita tak tahu sampai bila kita nak hidup dalam keadaan macam ni. So sampai sini je video aku untuk kali ni. Untuk video akan datang, korang boleh komen kat bawah korang nak genre seram yang macam mana, cerita seram macam mana. Alright, so I see you and I see you. Assalamualaikum semua. Wacalu. Bye.